Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'uluman nafi'ah wa fahman mustaqiman wa hidayatan lis-shawab. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Dan telah muhikayat oleh Imam Al-Ghazi rahimahullah subhanahu wa ta'ala bahwasanya seseorang laki-laki wukuf di Arafah dan adalah pada tangannya 7 batu, maka berkata ia, ya ayyatuhal ahjaru ishhadu li anni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Agapo ya nak oyak ni. Kata dan telah muhikayat tu bahasa Arab, bahasa Melayu kita panggilnya mencerita. Muhikayat mencerita hak tulah ya tu. Muhikayat mencerita pasal royak bagi hak tulah belaka tu. Muhikayat mencerita royak bagi supo dah tu. Itu dia nah.
Ia katalah muhikayat telah mencerita oleh Imam Ar-Razi. Siapa Imam Ar-Razi ni? Imam Ar-Razi ni tak silap lah, nama dia, nama kunyah dia nama Abu Abdullah. Nama dia Muhammad, pok dia nama Umar, tok dia nama Al-Hasan. Lepas tu neneknya bin Husain bin Ali Ar-Razi. Tu dia. Jadi dia beranak pada tahun 1114 dan dia mati 1210. Makna kata dia ni, orang Kedia lah, bukan dulu dok lah dia ni. Lah ni tahun berapa 1400 dah. Nah, mana kata dia ni duduk di dalam kurung yang ke 12. Tu. Dia ke kurung yang ke 12. Dia ni ke kurung yang ke 12 orang ke dia lah. Dia ni. Ya hikayat, ya cerita kata rano weh. Ia kata ada bahawa seseorang laki-laki, ia kata, kita kenapa dia? Di mana tu? Wukuf di pada Arafah. Pahalnya masa haji ni. Ia kata ada satu laki-laki wukuf daripada Arafah dan adalah pada tangannya, tangan seorang laki-laki itu 7 butir batu. Jadi ada 7 butir batu duduk di dalam tangan satu orang tu. Setengah-setengah dia mau tak si ni. Dia mau kata kan boleh royak belaka cerita, dia kata. Laginya pula seorang laki-laki nama pun tak ada royak. Biarlah tu. Jadi kita ni sikoh dengan tua kita. Jadi tua kita dia pun sangat begitu bimbang, dia pun takut nak ambil cerita bohong bukan dia. Kita harap bahawasanya sikoh dengan tua kita. Kemudian dia kata ada satu laki-laki dia wukuf daripada Arafah pada masa haji. Setelah tu adalah pada tangan seorang laki-laki 7 butir batu. Setelah tu maka berkata ia seorang laki-laki dah. Ia kata, ya ayyatuhal ahjar, ishhadu li anni ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekaligus mana seorang laki-laki satu waliyun min awliyaillah. Dia panggil satu wali daripada wali Allah. Kami di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, wajib kita kena i'tikad sabit keramat di orang hak jadi kekasih Allah. Maka kekasih Allah tu panggil wali. Kata di dalam kitab Jawharatul Tauhid, wa asbitan lil awliyal karamah, wa asbitan lil awliyal karamah wa man nahaha fah bizan kalam. Mana kita ahli sunnah wal jamaah kena i'tikad kata sungguh keramat bagi para wali Allah. Dan orang yang tolak kata tak ada sabit keramat bagi para wali, kita kena tolak kecek dia. Ni nak ayat kan? Oleh tu apa wali Allah? Mana kekasih orang yang kasih. Maka telah sebut oleh Imam kita Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Minhajul Abidin. Kaman bagi wali Allah tahu barakah pada perbuatan dia dan perkataan dia dan pakaian dia dan tempat duduk dia.
Apa perkara saja. Oleh tu sebagai nak witinya salah satu daripada hak Tuhan kasih ialah Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal setelah gajah ambil ia bubuh guk suruh mengata Quran makhluk ia tak kata. Maka di antara gajah suruh budak gode kain ni cari habis. Setelah Ahmad tubik daripada guk dengan sebab nyata kebenaran dia, guru Ahmad bin Hanbal dia Imam Syafi'i hatta khabar kata minta ke Ahmad bila tubik guk baju tu yang nak ambil ke dia. Setelah tu ditanya oleh anak murid nak buat gaponya, dia kata nak buat ambil berkat. Apa mudah-mudahan pelajar aku demi sakit perut dia nak gendai air tu, nak gendai di atas air baju Ahmad buat minum. Maka dia dak ambil gendai air tu buat minum, maka dapat sembuh daripada penyakit. Itu dia panggil hasil keramat di pakaian dia. Dan satu lagi pula seperti mana sabit dia panggil pula Tok Pobok. Tok Pobok saya ndak dengar daripada cerita guru saya. Ya, almarhum Tok Nebada saja. Mula Tok Pobok ni semasa hidup mengaji di Mekah. Jadi orang Jawi tak ada dia seorang duk mengaji di Tok Guru Arab. Orang duk berderu. Tok Guru baca kitab Babus Simar. Bab pada menyatakan buah-buahan. Bab menyatakan jenis pulamai buah-buahan. Maka Tok Guru duk tanya orang tu buah gapo hak sedap sekali. So orang tu jawab buah tufah. Dia kata. Orang tu jawab katanya buah zaitun. So orang tu kata dak, dia kata buah dia sebut buah mish. Orang Jawi Tok Pobok jawab buah diri sedap buah dia ya. Lepas tu Tok katanya lagu mana buah dia? Nanti nak kelip mai. Lepas dia pun ambil batu tak kitab pergi kelip mai rumah dia di Pobok. Tak kedainya buah dia tu urut cerita ni. Muk dia tu luruh suti. Dia pun kelip, muk dia pun tak nak perhati mana temik. Buah dia ada dak. Luruh tak ada suti. Dia nak ambil ambil ah. Ambil pak tok rupa ni buah dia. Lah mumbik di mana? Di rumahku. Mana? Dia bertanding tu. Tok tak tahu tadi wali min auliillah. Tengok letak kitab tak ada nak balik kelip ni untuk gelatuk Pobok hak berkat. Ni tahu karamah dia. Dapat lagi? Ni tahu timur karamah. Oleh tu, nah saya pun tak nak pandang kok. Satu bila hak Tuhan kasih, bombing jauh jadi dekat. Hak ni saya sendiri. Puasa haji. Masa katuk puasa baru ni, sebelum nak puasa saya 2 katuk pondok. Kamar dia lepas raya tu orang ajak apa pergi makan bakar ikan di Teluk Sembilan dah. Sudah makan ikan posiak tu babo bawa kereta di mama dia anak babo. Sudah makan siap tengok masa pukul 10.30. Kelip tu. Duk Teluk Sembilan. Babu bawa kereta tak khabar. Siapa rumah tak siapa pukul 11. Berapa dia? 10.30 duduk sana tu. Siapa di rumah tak siapa pukul 11. Boleh jadi ke tak tengah dia siapa sana? Cuba terabur tengok. Anak bapa kata dah siapa rabu. Mama tak siapa. Tahu siapa dah. Menyok tak berharap apa bawa kata. Pas satu ketika lagi saya ni kamu duk pakai kata saya ni kamak dah hali. Nah yang atas saya perasa saya ni. Satu ketika dia ke Oromono dia panggil Punam Satsena. Lepas tu habue pondok dia wakil babo. So okey, lepas tu hak jamiah nu dia wakil babo karim. Kemana babo karim pergi dengan boman dah. Saya nak becung pukul 9.30. Saya duduk rumah saya pukul 8. Duk makan nasi. Sudah.
Ada lagi setengah je nak siapa. Dia ambil Abu Karim di dalam. Abu Karim murih tu Abu mak lagu ni. Oh sudah malu pun orang. Tak apa apa. Abu pakai saya sudah apa. Tak becum saya. Ambil jejak siapa. Duduk 15 minit pula baru masa dia becum. Saya dulu tak ada. Ini nyata salah satu daripada perkara yang tahu timbul di orang hak dia kasih. Kamali nak suruh dia katakan nanti seorang laki-laki ni boleh jadi waliyun min awliyaillah. Tengah-tengah dia duduk wukuf pada Arafah yang batu 7 tetap ada tangan dia. Lepas dia kata, "Hei batu, mu 7 ti. Cuba menyaksi bagi aku. Mu menyaksi bagi kata puakmu ni tidak ada Tuhan melainkan Allah. Muhammad tu suruh." Tu batu berkecek. Ni batu berkecek. Batu berkecek. Ni tahu ilahi ditangi orang yang dia kasih. Seperti satu lagi dia mau sebutnya mulah tok cemah. Mulah tok cemah dimasyhur kata orang yang Allah tahu karamah tu banyak. Masa tu di antara depan pondok dia tu lebih dekat dengan sekali lebih ada satu wak tok ca di situ. Maka wak tok ca tarik berala. Tok ca tu sakit. Setelah tarik berala sampai kek cemah, tarik tak pergi. Tarik tak pergi, tak camu kata. Mana tu pondok ni? Tak cemah tu baik. Tak cap yang lepaskan kuning dia jadi ular. Tak cemah piau dah pakai sebai dia jadi gagak. Patut pergi berat. Dia menurut cerita. Tahu. Ini dia panggil salah satu pada karamah terbagi pada orang. Asabit tu lah. Hak takut sekali banyak perkara terkadang terhawi sana itu apa jadi istidrak. Hak ni kata takut. Terkadang tahu jadi istidrak. Dan terkadang tahu jadi dia kasih. Hak kita nak hak dia kasih. Hak dia kasih ni masya-Allah sungguh. Ni lah payah. Oleh tu nak serti katakan tu seorang laki-laki ni satu waliyun min awliyaillah. Tu dia nah. Tengok arti. Yakni kata hei segala batu saksi olehmu bagiku bahawa aku naik saksi bahawa tidak Tuhan malaikat Allah dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruhnya Allah. Nampak nah? Tu. Kamar dia sudah dia sebut lagu tu maka tidur iyo laki-laki. Jadi orang lah. Maka melihat ia laki-laki di dalam tidur laki-laki seolah-olah hari kiamat sudah berdiri, sudah berlaku kiamat dah. Allah. Dan hisab akal laki-laki itu panggil nak kira dah weh. Maka tidak wajib baginya laki neraka. Tak ada maksud neraka dah. Maka dibawa akan dia laki-laki pada satu pintu daripada pintu neraka Jahannam. Sudahlah. Atau maka telah wajib, saya kata telah wajib, telah mestilah bagi laki-laki neraka. Tu berundang-undang masuk neraka dah mula. Jadi seolah kata kerasing kata mung orang ahli neraka. Maka dibawa akan dia laki-laki pada satu pintu daripada pintu neraka Jahannam. Ke pintu neraka Jahannam. Maka datang satu batu daripada 7 batu itu mencapokkan dirinya. Batu dak atas mereka pintu tu. Batu dia duk katup pintu neraka. Itu 7 tit mai sutit dak katup pintu neraka. Maka berhimpun segala malaikat azab atas mengakak akan dia akan batu. Maka tidak kuasa mereka itu segala malaikat. Tak kuasa. Maka dibawa akan dia kepada pintu yang kedua. Tak reti dia gini. Ni saya dah pesan kita ramai-ramai ni. Jadi dia pergi bawah batu dia buat berzikir. Maka batu dah tangan dia sebut. Setelah tu kerasing di antara dalam akhirat. Dalam mimpi dia ni. Ia ni wajib neraka. Tak ada neraka lagi dalam mimpi. Dia pun malaikat bawa dia masuk pintu neraka Jahannam. Nak masuk dalam pintu, batu salah satu juta dia jereguk jatuh depan. Besar kata.
Malaikat pakak tolak pintu tak di. Heret masuk pintu neraka lain pula. Tu dia. Kemudian dibawa pintu yang kedua, maka datang batu yang kedua pula seperti batu yang pertama tak ada jua. Dimakilah hingga 7 pintu tu. Giduk masuk pintu yang kedua, tak leh, yang 3 tak leh, dengan siapa 7. Kemudian maka dibawa akan dia asal laki-laki kepada arash. Ke arah dah. Maka firman Allah Ta'ala, hei hambaku, telah engkau menyaksikan segala batu itu, maka tidak ia apa? Ayat hei hambaku, telah engkau menyaksi segala batu itu, maka tidak ya hambaku musia-sia akan hak engkau, dan aku nak saksi atas syahadah engkau atau mutahid akan daku, masuk olehmu akan syurga. Maka tak kalah hampir ia sehamba, maka tak kalah hampir ia hamba atau lelaki-lelaki ni daripada pintu syurga, maka tiba-tiba segala pintu terselok. Katut masuk oleh pula dah. Maka datang syahadah alla ilaha illallah. Mari hok dia sebut di tangan tadi. Maka dibuka segala pintu itu. Maka masuk di lelaki itu di dalam syurga. Wallahu a'lam. Ni nak kelebihan. Tepat no yak gapo wasbah kita ni. Sabit saya wasbah ni. Kena sebut la ilaha illallah. Mudah wasbah ni akhirat esok boleh menyaksi kita esok. Sejadah kita nak sujud boleh menyaksi kita esok. Kalau ni kita kena perhati. Sabit tu buat apa perkara ni, sabit dia sunat semayang jadi beralih cepatlah. Sabit semayang sunat suruh beralih tu, malaikat bagi iman di mihrab tak apa. Kita sunat beralih pasal tepat menyaksi esok. Ni nak suruh reti nah. Oleh tu satu lagi hak kita nak ambil reti untuk panggil sebagai di antara wak mikir. Semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Arab Badawi. Arab Badawi kerja dia buru tahap dia panggil tahap ciding pelanduk. Jadi tahap ciding pelanduk dalam hal tu kena satu ekor pelanduk betina. Lekat kaki senyah tak pergi. Maka Nabi tu lalu kat tepi tu. Maka pelanduk ni kecek, ya Rasulullah. Teriak dah belah. Nabi tak siapa tu teriak ni. Dia tengok ibu pelanduk. Nabi pun selalu pergi di antaranya tempat ibu pelanduk hak kena ciding tadi. Kena ada ciding dah. Gitu Nabi kata apa ni? Ya tak nak minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lojah kaki ambo. Rasulullah kata salah sama. Sekiranya kalau ambo pecah anti terbit daripada alat pemburu, saya ni salah zalim kerana sekarang lah ni demo jadi milik si tuan ni. Tapi kalau kita tahap buka, tahap berjaring, tahap tahu kena kita milik kita dah tak. Dari hatu ibu pelanduk, ibu kerja tu lah. Dia sampai kerja. Pelanduk ataupun kerja dia kata, ya Rasulullah, nak minta star ya tu. Rasulullah pecahlah kaki dia. Dia semua kena lari cepat-cepat. Saya baru beranak. Dia kata saya baru beranak, anak kecil dia tak ada 4-5 ekor. Dalam hati dia kata saya ni nak jadi susu banyak, tubik cari makan. Agak susu dah untuk beli suak anak. Dalam hati dia kata kena ciding dia ni. Rasulullah pecah talih. Kamari bukan nak menyaksi. Iaitu wallahi. Sekiranya kalau aku tak mari mengikut berjanji nak minta terhebus neraka dia. Nabi pun harap ke bekerja planet pecah. Ia pun lari pergi. Suruh anak cepat-cepat isap dia. Isap. Siap dia tu isap cepat-cepatlah takut Rasulullah tu salah.
Sudah isap pek siap ya lari bu serah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nak pelanduk orang yang tak ada akal amanah begitu dengan Rasulullah. Dengan anak amanah kita orang berakal tak ada amanah. Berjanji dengan orang tu, berjanji dengan khusus janji dengan Tok Guru, bahau juga. Dan nak oyak. Rasulullah tu baik mata gerak kata, kita pelanduk ni Allah, kita satu binatang amanah dengan aku. Setelah tu Rasulullah dia ikat kaki dia pula, mari tuai dia. Ada barawi tadi. Mari tu Rasulullah sudah maaf dia kata, dia lepas sebentar tadi. Rasulullah cerita ke tuai tu kata lagu mana cerita? Dia dak oyak ah. Ya tak pelanduk itu dia pun sudah pakai lepas lalu lah. Ni amanah. Sebab suruh tu kan pelanduk amanah. Kita pergi amanah molek cayo. Ani tengok saya malu dengan saya dengan kisah ni wasa nak sebut saya. Kisah ni. Ni sabit kita kena ambil kisah-kisah Rasulullah meriwayat khusus dalam bulan ni. Satu lagi pula ingat satu hari Allah. Siti Aisyah dengan Rasulullah. Silap balah hukum pun tak tahu. Rasulullah pun tak jang, ambil itu Aisyah pun tak jang. Lepas tu nak ke asing luar tu Aisyah kata ya Rasulullah, kita luar ni kita tak jang. Saya tak mengaku salah. Lepas tu kena cari hakim saja. Rasulullah tapi ya Sayyidina Umar. Tak leh Sayyidina Umar Rasulullah. Umar dia pongoh, dia masuk Rasulullah. Sayyidina Uthman semua lembut dah. Cari Rasulullah lagi. Sayyidina Ali sepupu dengan Nabi masuk dengan Nabi. Lepas tu Abu Bakar, tak apa, Bakar ayahku. Lepas tu Rasulullah panggil, "Hei Abu Bakar, mari sekejap." Abu Bakar tak apa ni. Ni saya ada masalah dengan Aisyah sikit. Aisyah tak jang nak orang asing. Allah. Abu Bakar kata, anakku buat kerja boleh. Salah buku apa? Kemudian asal cerita lagu mana? Aisyah kata Rasulullah kata dia salah. Dia tak aku salah. Tak salah. Abu Bakar kek tanya, anak ni berani dengan Rasulullah dah. Aisyah menusuk dalam belakang Nabi. Tak kaya dia kata. Peluk dalam belakang Nabi. Makna kata Nabi tu, Aisyah kasih pada aku peluk. Ni atau retina kat peluk belakang retina abai kasih dah tu. Rasulullah kata, Aisyah kasih aku sangat. Peluk belakang Nabi tak kaya nak kata. Ni tengok Aisyah radhiyallahu taala. Sabit Nabi tak ada dah kekasih bini hak kasih sekali Aisyah. Orang cerdik otak molek pula. Jangan. Tapi walaupun dia kasih pada Aisyah, sabit dia minta nak mati dari rumah Aisyah. Kalau kita pergi di Madinah, di Raudhah Nabi, insya-Allah tadi situ. Dari situ. Lalu tu dah walaupun Nabi yang kasih kat Aisyah, tapi hati dia tak lupa bini tua sekali. Dia Siti Khadijah. Sehingga Aisyah semuru. Semasuk setengah tu sebulan sekali Rasulullah sembelih kambing ke apa, bagi daging hadiah fakir miskin. Sehingga Aisyah dan isteri lain tanya, apa ni? Saya ingat budi di antara bini tua saya, tak biasa tinggal buat kebaikan. Buat semuahan ni. Asabit kali kita abai, kita retina ni ke, abai sudah kembali kepada rahmatillah. Abai buat baik, sebulan molek kita ambil jasa abai buat. Misalnya abai saya ni go seminggu sekali tak penuh lawi, tinggal berjamu ke walaupun sidin. Kita buat ke ambil keturunan titih bagi begitu lalu. Dah gitu kan? Tu walaupun kita belaki lain, bini lain, abai tak kata gabah, abai tak nak kasih pula. Abai tak masya-Allah, isteri ku berjuru semua dah masya-Allah. Ini dia. Ini banyak kali kita tengok buku karamah. Tu dia nak ni karamah ni banyak bagi dia antara orang tak kasih. Tu oleh tu tepat seperti kata kan, ingat mutu kita mai mengaji. Cumi mata duk tengok duk tengok kita. Kalau kita buat tulis semua saksi akhirat esok. Kalau kita masuk neraka, kalau boleh jadi menyaksi. Dia nak bola neraka dia ni bawa semua kalau taubat kita saya.
Cumi mata pula jangan dia antaranya masuk neraka dia pasal dia guna semua aku untuk tengok Quran, untuk tengok kitab ni sebagai menyaksikan. Sebab saya bawa tukar main mengajar, mudah-mudahan tukar nak akan menyaksi. Sabit kita pakai gapo je bawa kansha gapo dia hak ni sebagai menyaksi akhirat esok. Sabit kita buat kerja apa saja buat jadi molek. Karena ni dia akan jadi bentin, akan jadi dia panggil perkara yang mukawali akhirat awak. Sabit tu tempat sujud mana sabit tu esok ni orang betina duk pakai betuking. Orang jatuh pakai betuking waktu sujud berlapik dengan tangan tak ada meski tu gapo makruh. Pasal esok tangan yang murih. Ya tak Allah aku pun tangan kena urapat juga latar duk lapik apa hak lain dia. Tangi tu minta nak dia tu rapat juga di belakang pasal nak menyaksi akhirat esok. Tiba-tiba kita ambil kada berlapik. Tengok. Sabit kalau gapeh jadi molek gapo ya seno. Nah, tempat ya sujud ya hormat. Supaya terus sujud tempat semaya semua jadi saksi habis. Kalau tadi semaya sejid rintas semaya sunat sini. Sudah tu situ pula sebagai menyaksi habis. Ni setengah-setengah orang bila panggil tu ke rumah semaya babo jemaah tak apa dah hajat tak apa dah pasal sebagai menyaksi esok ia penuh tu usaha ni semaya di rumah dia. Tu sampai telah ni setengah tu duk ada cam babo dah tu. Babo pergi dah rumah dia dah. Gini nak panggil babo pergi rumah tak apa dah. 2 hari dah. Tapi apa pergi boleh babo kena masa pukul 8 boleh tetap. Sudah mengajar bagi selalunya sebelum dia mari tak apa. Kalau gitu insya-Allah babo pergi dekat-dekat. Ada pergi tu. Kata apa nak jejak tak apa dah makan nasi suak tak apa dah dia kata. Pasal nak untuk guru naik untuk menyaksi akhirat esok. Tak ada dah hebat tak hebat begitu lalunya. Tu dia nah. Habis. Sampai Pak Odi tak tinggal. Ya. Keluarga dia kan buat mulut, boleh buat mulut payah dah lebih 3 dia tak ada kok kan. Berapa wadik dia? 9 wadik dia pakai. Adik nak buat gapo? Adik tergini dia nak buat lauk ni. Mak nak buat lauk ni. Pakak menghipung ramai-ramai dia. Kalau boleh tiru contoh ni Pak Odi kita ni. Masing-masing hak ni pandai ni, amun nak buat apa khai ko tu. Yang mau nak buat goni pakak mari jamu buat mulut penuh rumah. Jadi makna katanya masing-masingnya. Masing-masing ada waktu aku ada sekolah buat aku. Ada sekolah buat ni. Pak sekolah buat ni. Ni pun salah tu boleh contoh Pak Odi tu. Dia buat rehat mari mulut masya-Allah sampai jamu sampai malam. Tapi hatu tika ni tok guru tika ni kampung orang ni orang biasa pergi. Ni dia panggil kalau seboleh buat kita buat lagu ni. Pakai anak-anak sorak ke mana weh. Supaya dia masuk anak sedap saja tu. Ada gini bah yang masuk weh boleh bunggu seko harga 1,000 orang ni 2,000 orang 3,000 boleh buat ke bajet ke belaka. Ni hak comel sekali. Kalau seboleh buat kita anak ramai kan kita buat weh jadi begini. Tak ada dah ramai salah satu ikat teh. Nah, sebagai menyaksi akhirat esok kata kita ni di antara tak becek daripada jemaah. Pasal Nabi kata alaikum bil jamaah. Kita kena tetap dah begitu. Tu sangat berkat jemaah ni. Habis kata dan mumadalah kelebihan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagi orang yang menuntut kemenangan dunia dan akhirat. Katanya nak ayat rana tu nak ayat katanya kelimah ni cukup dah kalau orang nak kedai dunia, kedai akhirat berzikirlah kelimah ni. Seboleh-boleh mungkin hidup semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila buat kereta kat berzikir tak banyak sehari 100 hari tak apa dah. Nah. Mana tu seperti mana perkataan Syekh Sanusi di dalam kitab Ummul Ibrahim. Ia kata telah mengandung oleh 2 kalimah syahadah itu serta sedikit huruf di antara kalimah syahadah akan sekalian barang yang wajib atas mukallaf mengetahuikan akan dia akan sekalian barang tu gapo daripada segala aqaidil iman
segala sifat-sifat iman kita belajar dalam kitab sifat 20 tu. Akidah iman pula yang 60 pada yang 68 pada hak Allah. Kan lagu tu. Dan pada hak salah Rasul alaihi wassalatu wassalam capus kau tu 60. Kita belajar dulu di antaranya 50 aqidah. Ya tambah 10 lagi. Ya tambah 10 lagi ada tu cara ulama ahli sufi pergi tu. Oleh tu maka adalah ia 25 syahadah ni 24 huruf je. Dan malam siang 24 jam. Tengok tehwak. Jadi makna tu satu hari tak yipsi cuma. Huruf ni sama huruf 25 syahadah sama dia di antara 24 huruf sama dia. Oleh tu maka tiap-tiap satu huruf daripadanya 24 huruf mukifarah akan dosa satu saat. Kalau kita berzikir la ilaha illallah, kita buat dosa sejak salah maka hapus sejak. Oleh tu kita 24 je bukan salah semua gitu. Dan ada segala hurufnya 25 syahadat jawfiyah. Apa jawfiyah? Dibangsa kepada rungo. Huruf saya sebut dapat rongong ni. Itu kerana mengisyarat pada bahawa saya mendatang dengan dia daripada hadis rungo. Apa? Iaitulah hati. Kita sebut limuh dengan hati cuci, hati sebut tak ada kerana lain kerana Allah Ta'ala. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah jauh Tuhan, Allah jauh Tuhan. Muhammad ialah usuruh Allah, Muhammad ialah utusan Tuhan. Ingat kita. Dan ada segala hurufnya dua kemasyadah tidak bertitik. Tak ada titik sabuk Jadi ingat la ilaha illallah tak ada titik satu pun. Isyarat bahawa dia bagi orang muhafaz dengan dia dengan kedua kemasyahadah bahawa suci hati daripada barang lain daripada Allah. Tu hikmahnya. Dan adalah ia rukun syahadah 7 kelima. Kata Fakhr Razi, pasal apa boleh di antara 7 kelima daripada rukun syahadah ni? Kerana bahasa segala maksiat itu tidak ada malaikat pada 7 anggotanya. Pandainya kira. Tubuh kita semua ni kan ada 7 anggota. Mana 7 anggota? Iaitu 2 telinga. Tengok telinga duk dengar dawe berkara hak Tuhan marah. Dan 2 mata duk celong pada Tuhan marah. Dan 2 tangan, dan 2 kaki, dan lidah, dan perut, dan parak. Parak kalau orang jatuh menggotu tu. Orang betina tu. Dia tak suka orang panggil dia. Tapi dia bapak tanya lah. Orang ikut biasa ikut uang ikut nu. Orang jatuh dia panggil kolek. Apa je tu? Kolek lah. Bapak tak andal dah. Malu gitulah dah. Tak tanya je masa tadi. Sudah mengerti Haji Mansur. Gapo kolek? Tanya dia. Dah. Oleh tu maka tiap-tiap satu kelimuh daripada 7 kelimuh mukifarat muksiat satu anggota. Allah mana mu tangi dak tapau orang tangi dak ambil orang tangi dak buat perkara gapo tu kan mukifarat mana menghapus dengan sebut kelimuh. Tu hikmahnya. Dan lagi isyarat pada segala pintu neraka Jahannam 7 tertutup sekaliannya daripada orang berkata akan dia rukun syahadah bi fadlillahi wa rahmatih. Siapa dia sebut hak ni soalah pintu neraka terkata tak masuk. Oleh tu pakat sebut dah sebelum-mula mungkinnya hak ni. Tu. Dan kata Syekh memudahan kerana tersipir kelimuh serta melekapi ia kelimuh atas barang tersebut daripada aqaid dijadi akan kelimuh ni oleh syarak juru bahasa dan menunjuk atas barang dalam hati daripada Islam. Mana menunjuk atas barang di dalam hati gapo barang daripada Islam. Dan tidak diterima daripada seorang akan email seorang malaikat dengan dia dengan kelima syahadah. Mana orang masuk Islam kena mujab asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni hak masyhurnya. Oleh tu, lagu mana juru bahasa atau saya apa ni ada cerita. Banding kita pergi di Amerika. Ya Amerika pakai ya tak seperti kita sini. Biasa ya dia. Topi sudu pakai ikut sebegitu ya. Kamana kita nak masuk makan benda dalam kedai nak kata orang Islam ko bukan Islam. Kita perhati tu ke duk masak. Duk masak-masak menetik kena tangan. Dia pun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam. Pasal kalau sebut Muhammad Rasulullah dalam belakang Islam. Kalau kata la ilaha illallah Isa ibnullah Kristian. Sebab tu kita kena beritahu. Saya ada oyak satu po'o. Saya lah jadi oyak sendiri. Kerja esok kirih lah. Berjalan dengan tu. Kau pak nua, pak kelang, pak isan tu. Lepas dia pergi dekat dengan Samyang Tongkam. Pergi di situ. Duduk di situ. Lepas tu ada kedai tu. Dia jatuh ran Isa. Dia baca ran Islam. Dia pun duduk makan sedap dan apa pad thai. Apa pad thai minggu kan. Sedap. Boh kita nak pergi tadi ni lah. Buku, 2-3 buku. Dia buku pos ya. Lepas tu dia duduk makan buat habis tu butir sanding tak racun. Dia tanya arai ni, dia kata namanmu. Wah, entos lalu banyak babi. Hai kata ran Islam bercairan Islam. Ni habis baca nak panah mula. Tak boleh main perkara ni kena. Kata ran Islam dia baca ran Islam. Dia lah dah. Lapar kata kamu tak Islam saja. Babi pun sedap. Babi entah nak kata sedap. Hak ni tu saya nak cerita orang menyelimu. Orang menyelimu ada tapi tu buat menyelimu. Lepas tu dia dengan orang Islam sains sekali dulu. Lepas tu tanya Pak Odi di lubuk dulu situ ikan banyak. Boleh Pak Odi dia tak tahulah. Lepas tu lama-lama sekali dia kerana ikan. Dulu bayar 10 kok 15 kok. Mari daripada orang kok batu kok besar kok nyelimu. Nak kata Podi nak pergi berjala di lubuk tu. Kamari orang agama asing kecap tu orang Sia tu lah. Bininya beli daging babi. Allah ngagau orang yang posiak lah. Orang Islam ni orang susah. Beli tu je. Beli apa dah? Beli kecap betul-betulnya beli kekingnya. Tiba-tiba retina buku lah. Weh nasi ni. Buku-buku pakai tok atas meja. Kata pada dia mari, orang Islam capah hak babi je. Orang agama asing capah ikan tambah je. Berjalan sudah sampai pukul 12 makan nasi. Wah, sia ke buku kena daging ikan kering. Yit mai bini ku kata bini yang murah. Orang kata beli daging lembu ni beli babi ni tai ke kering. Murah. Orang nanya buku sia. Alhamdulillah. Bini ku kini beli daging ku. Hai kena jalan sungguh dia tak makan. Sedap dagingnya tu lembut molek daging kapu ni. Ya pun kelik rumah tu muka maning nyata pehe ke abel dah. Gapo pe? Dok tak ada lagi ni. Biasa duk makan kering yang kano beli daging kat ambo. Tak ada pe kering. Tak ada kano pula ada daging. Dia kata, hok sia ke barang bini ya kata mung aku beli daging babi duk mana? Tukar nasi. Melayu. Boleh orang tua yang atas sedap sungguh daging babi ni. Tu. Cuba terang makan je masa. Bisa makan tak? Tak bisa dah. Tak bisa makan dah. Lepas tu hasil tu mata sedap mati tu. Tu ceritanya. Ni jadi betul ke apa berdosa budak tu? Tak ada berdosa ya tak tahu. Gitu kan. Nampak lagi? Tapi dia mau cerita lah dah. Orang kita ni borok sekerat. Tak borok sekerat. Mula bosan tak sedap ceritanya. Orang dekat dengan gaham. Ya biasa minum tuak asal dulu. Tuak asal. Kena tuak asal. Bahasa saya tawat.
Kamar dia jaga ni tua masa nak ke sedap dia kena panjat dia bawa masuk tu. Tiba-tiba orang tu pergi curi air weh. Semalah tak butuh lekong. Makan kata tu. Lepas tu ambil air curi tak siap dia tu tengah nak makan tua masa dia mau tanya air ambil dana. Curi. Lepas tu tapi semalah tak betul lekong. Harai tak semalah tak betul lekong. Curi tak harai, semalah tak betul lekong harai. Hak ni pelik mana kau curi tu tak harai tak betul lekong bila harai celah ni. Berkara semua ni borok sekerat dak sekerat. Hak ni satu juga mula apa tak ada ceritanya. Kerana dia mau tak makan wudu makruh. Agak tak apa minum. Harai tak apa. Makruh tu takut sekali. Sebasuh dah gitu. Pelik-pelik. Habis tu nah. Tu dia. Maka segiu atas orang yang berakal membanyak daripada menyebutkan akan dia. Wallahu a'lam. Ada nak tanya apa weh? Kita tak ada. Bismillah. Alhamdulillah. Ni dia tanya. Dia tanya bahasa sia je bapa ni tel dah bahasa sia. Tapi tak apa nak baca mengikut bapa boleh kita tu kan. Ia kata kuam binjai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rotong patibat yang rai. Gapo kuam binjai? Mana kebesaran Nabi dah. Betul kebesaran Nabi tak ada apa tujuan nak kita tu ada perasaan saya kasih ke Nabi. Ada data satu hadis. Satu orang ni semaya tapi semaya malam siang hari curi. Nah. Semalam maya hari curi hari. Satu orang ni puasa semaya. Kemudiannya orang kata hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana kan Rasulullah tu mudah-mudah semaya dia tu boleh menegah curi dia satu hari. Pasal Rasulullah tu orang murayak ni dia kasih pada aku. Sabit tu ayat kita ni kasih ke Nabi banyak mana. Nak kata kita setara mana kasih ke Nabi. Bila sebut nama Nabi wasaran. Sebut nama wasaran. Sayyidina Bilal. Tak ada dah dia. Sayyidina Bilal bin Rabah. Kau mari Abu Bakar lah sebagai pelepah daripada hamba Yahudi. Lepas rela jadi tukabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal semasa dia ber tak ada ber mereka semasa Nabi ada. Bila dia ber semua dah orang duk tidur, orang betina jemaah kau habis. Suara yang sedap. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati dia tak ber bila-bila dah. Abu Bakar minta beh, dia minta Abu Bakar. Saya ni tahu Abu Bakar kekasih Nabi tapi saya nak beh tak boleh. Sayyidina Umar dia tak terima, Sayyidina Uthman tak terima, Sayyidina Ali tak terima. Satu ketika dia di Iraq. Maka jumpa Hasan Husain minta. Hasan Husain kata, Sayyidina Bilal, boleh ke tak nak dengar suara Sayyidina Bilal beh? Kerana saya selalu duduk dengar katanya, ni ngatu kebe tuk ambo. Sayyidina Bilal kata, saya nak bel tak boleh, nak minta nak dengar. Dia bel sekali. Dia bel tu bawa siapa ke asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ni sak tayak. Tak ada bel. Orang betina kampung tu habis dengan suara Bilal. Pakak kata mana? Rasulullah hidup semula. Rasulullah hidup semula. Rasulullah hidup semula. Pasal bila dia tak ber malaikat orang beti orang malaikat Rasulullah ada.
Akhir kata ambo nak sebut tak boleh. Bila sebut ambo sebut Rasulullah, ambo teriak. Ambo sebut nak kita tak boleh. Sabit sepuas saya bila sebut nama tok guru saya tak lagi lalu. Dia kasih. Biasa sekali lama tinggal guru saya Habib Umar bin Habib bin Salim. Dia mari di Malaysia kalau lupa pergi. Tengok muka tu biar mata perah. Duduk dalam majlis ramai. Saya bangun kecek saya kata afwan saya ni. Berapa nahnu mustaqun ila syekhi ila Habib Umar bin Habib bin Salim. Teriak saya. Saya tak leh ngatuk guru saya kasih. Nah, tapi itulah orang kasih ke Nabi bila sebut nama Nabi tak boleh duduk. Tapi itulah Nabi kata cukup kamu kasih kepada aku. Al-mar'u ma'aman ahabba. Salah satu kita kasih ke Nabi, orang yang serenok selawat ke Nabi. Yang kedua pula berakhir puasa Gisna. Kerana Nabi tak pernah tinggal puasa Gisna. Orang tanya Nabi, buat apa puasa Gisna? Hari beranak aku. Hari beranak aku. Nah, oleh tu di antara Nabi kita ni sangat begitunya besar. Nak buat rupa cara mana sebagai untuk menunjuk kebesaran Nabi, iaitu ikut contoh. Lagi pula tiru di antara akhlak Nabi. Nabi tak biasa kata huduh ke orang. Sayyidina Husain tak silap saya, dia pergi di Madinah. Pergi di Madinah puak-puak hak anti dia katanya mubahang tu Nabi habis dah. Pasal dia duk maki dalam ayat katanya inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya tu Nabi mati putus lah. Tu apa ayat hai munduk kata di antara Nabi putus puak mung dah di antara titik putusnya Nabi tak putus. Sayyidina Husain pergi di Madinah, kok duk maki kata huduh atau kok membuka titik Nabi makai mati habis dah. Lalu tu dia kata rana belak demo dah. Orang dak kata huduh-huduh tak ada puasa rana dah. Husain jawab kata ni. Dia kata saya ni tak boleh kata kok dia pasal tak pernah dengar tu ambo hajar suruh jawab kata kok dia. Dia tentu ambo tak hajar suruh kata kok dia. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam saya riwayat cerita, hak ni saya rasa malu. Satu dia betina mengandung bucik perut. Dia kata ya Rasulullah, saya ni dosa besar Rasulullah, saya berzina. Dekat anak zina dah perut saya. Tengok kita kata huduh kan Nabi saya Nabi tahu. Oh, ini ibu bapa ada lagi. Kita ada panggil ayah ngambil mari. Sudah tu betina tu panggil ayah ngambil mari. Dia kata nah jaga molek tina ni. Lepas tu anak dia belum molek, mudah-mudahan nak jadi molek. Tengok Rasulullah. Demo pun jaga molek nak sihat anak molek. Mudah-mudahan anak beranak esok dia hantar boleh menyaksikan pada engkau. Sudah beranak tu siap Rasulullah godel dia. Makna Rasulullah tak ada hina kok orang berzina. Kita ni hina orang tu berzina, anak berzina hina apa? Rasulullah tak ada. Sebab tu Rasulullah ni satu riwayat tu Yahudi tu mati. Dia teriak. Tu bik mata perah teriak. Dia kata ya Rasulullah kasih apa ke dia yang menyakiti angka Rasulullah. Orang Yahudi. Bukan aku kasih ke Yahudi, aku kasih dia tu tak ada jadi umat aku. Dia tak ada, aku tak ada nak hajar ke musyahadah dia. Tu Nabi. Ya Nabi. Pas satu ketika pula Hindu. Hindu ni tak ada dah lah. Betina ni Masya Allah. Rasulullah nak pergi semaya dia tahap aku. Tahap duri. Lepar batu. Bekok kaki Rasulullah. Kena duri. Kok semua. Satu hari mati atau sakit. Rasulullah nak pergi semaya, tak ada duri kat tengah jalan, tak ada duduk atas batas. Rasulullah tanya, dek mana ke betina duk tak duri dia? Mata sakit teruk. Sudah semaya Rasulullah cepat-cepat gizat dah kata. Kita bukan ada sebab kata kita murih dah, kita tak tegar dah. Sudah gizat dah. Gizat roh. Sudah tina tu hendak bangun cakong. Allah yang kata dia mau nak kudu uduh. Dok katanya. Amba terima kasih dia mau buat. Kalau dia mau tak buat lagu tu aku tak sakit, aku sakit bersabar banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hina tak apa dia. Tengok waktu dia sakit nak mati dia tubik di antara dalam rodah dia, duduk tepi mimbar dia. Masa sahabat mai belakang duk sakit teruk. Dia tahu wahai sahabat aku semua dia kata.
Semenjak umurku hidup 63 tahun, aku pernah buat siapa sakit hati dengan sebab aku. Sahabat tak takut lah nah. Takut malu Rasulullah sakit teruk ni. Ada satu sahabat sakit tangis. Rasulullah pernah buat salah kat ambo. Ambo ni ingat sepala ni sakit hati Rasulullah kat ambo. Tiga Rasulullah ginilah, ambil penyemuk wadah saya. Bila takut saya mati tak dengan siapa salah. Tengok Rasulullah mengaku salah. Setelah daripada tu saya nadi mungkin jangan nak godel Rasulullah tu sakit tu. Dia nak bawa segala saya nak Aisyah tu yak awal bilik tu. Dia nak godel Rasulullah sakit tu. Rasulullah sakit nak mati dah tu. Tu ada apa dia? So kata ambil penyemuk minta Rasulullah selak dak belakang. Rasulullah apa? Ya kucuk belikat Nabi khatamun nubuwah. Nabi tani ahli syurga. Dia jawab kata kan, kalau Rasulullah tak izin saya haram atasku tengok dia. Bukan mata buta aku. Ni Rasulullah izin ku niat nak pucuk Rasulullah sini. Bukan nak godai dia. Allah tingginya dia. Tengok dia kan Rasulullah salah yang mengaku salah. Tengok tu. Nah, pas kita berasa kan. Dan orang tak kasih ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Huzaifah. Tekoh masa di antaranya Nabi cukup pada tukar haji Isra. Kamar dia pakat berebut ambil rambut Nabi lawi, rambut Nabi panjang kat ni rambut dia ni dekat ni. Malik bin Huzaifah boleh 3 orang ke berapa orang. Dia pupuh daripada gata dia bawa ke mana boleh perang mana tak tinggal. Satu hari medep perang sekali, perang begitunya kuat, baju gata terlucuk tubuh, duduk daripada. Dia pun lari dia ambil baju gata dia. Sehingga-hingga orang kata ya Malik bin Huzaifah muduk gaduh baju gata, umur nyamung hebat lagi. Dah dia kata bukan aku saya baju gata benar duduk dalam baju gata. Dia rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak sabit rambut Rasulullah dah ni ada mau tunjuk tu panjang ni. Ada mau boleh ni. Mahaga tu. Turki nak beli berapa ribu juta tu. Bau sedap ya. Ha ni. Saya nanti tengok kalau ada kemungkinan ni dia mau kata lah nah. Kain ni dia mau boleh hak duk tudung di maqam Nabi. Boleh ke dia ni saya biasa tengok saya kucuk sore nak tak kucuk lagi. Ya tak ada kemungkinan ni bapa mama boleh nak pergi tunjuk nak bagi bapa boleh pakai siung. Ya boleh hak ni. Oh bau sedap lah. Tapi hak ni sengoti ke hak mana wallah tapi mari dengan jalan bukan dia biasa. Nah, hagom dia mau tak dia boleh orang duk tudung di maqam Nabi di Allah ya lah. Hijakan. InsyaAllah saya tak kalau tak lepas Covid Malaysia ni saya nak minta lagi. Duk di dia ni kasih dengan saya. Duk dia duk cara. Tu boleh kucut tak apa dah kita ni dah. Ada. Kamar dia Malik bin Huzaifah kasih ke Rasulullah dengan siapa rambut Rasulullah tak sewi jatuh tangan lain. Satu lagi sahabat sore tu. Rasulullah bekal darah. Tu ber sejeluk. Mari. Ambil cuah dah. Ia pergi lepas tengok Rasulullah paling kat langit, legok. Okey. Allah. Sudah tu Rasulullah tanya, "Cuah mana darah hamba?" Maaf Rasulullah. Darah Rasulullah saya tak sewi semut makan. Tak sewi tanah isap. Tak sewi siapa boleh tengok. Saya taruh tempat tak ada siapa boleh tengok. Di mana? Dalam perut saya ya Rasulullah. Tengok gelo sahabat. Ni pas kita setara mana dengan Nabi kita. Udah tu sekiranya kita nak buat tunjuk kebesaran Nabi, selawat ke Nabi sebelum memukul, lepas tu hiduplah buat kebesaran daripada Maulid Rasul. InsyaAllah kita minggu depan ni kita pakai buat mulut. Kita mari kita pakai baca qasidah di sini. Dah tu kan? Sudah tu kan? Saya pun nasihat buat sepatah dua, kita pakai selawat, kita pakai makan berjamu. Ada kemudahan apa dia mau air ke sejibu sore kita pakai makan sini. Pakat-pakat kebajikan niat kebesaran ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut dia mau nak buat gapo boleh belaka semua tak amun nak kepuk apa mai. Awak ri tu pakai makan sini. Maka ramai apa kau ni. Mari malam Selasa ni. Dia kata putus semari. Tu tak ada arah. Nak kata dah kita putus semari apa boleh. Ana cuma sudah. Tapi harap-harap nah kita hajak ramai mai berpe, ramai tu pakai makan sedap, tu pakai tika pakai apa. Pakai ambil gambar tunjuk kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti saya berlagu gini.
Saya belagak hari ni masya-Allah orang tengok. Saya belagak sampai ke 10 kita tengok dekat 200,000 rapcun. Song sen kwa kun. Maka tahu pakaknya Maula ya salli wa sallim daiman abada ala habib. Jadi tunjuk rasa Waktu sebab tak laki waktu insya-Allah minggu depan ni babon buat kuda pula. Mana kuda belakang? Jatuh apa sih ya? Rokok tu. Belagak kuda pula, belagak keliling. Dapat buat 3 kali. Akhir sekali je nak tunjuk kasih ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dah kita ni. Oleh tu munasabah ngebesar Nabi kita selawat banyak lagi pula di antara seboleh-bolehnya di antara kitanya selalu di antara hati tanda cinta kasih ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia kata ngan walai katung pula dah ni. Tong tan sak senara wa ngan อื่นๆคุณของเราไปเที่ยวเยอะมากเราพูดคุยกันรู้สึกอายแทนถามว่าเป็นการนินทาไหมini orang panggil kecek betul-betul orang agama asing dia begitu prakeni bila masa hujan air sudah tenang molek dia kata bila air mari dia ambil daripada adah di Nabi bila awak-awak hujan turun air banyak tu sunat kita mai hujan tu mandi untuk pelepah dosa dan sebagainya rahmatnya. Maka pihak agama asing yang ukar balik dia kira katanya untuk pelepah di dalam setahun sekali semasa air ada kita beranyuk benar dalam air. Maka beranyuk tu panggil loi kerak tung. Lemana nyuk kerak tung tu buat ngarang pisah. Lepas tu dia ada kuasa gapo gak orang betina dia tu sunat dia ambil bulu ari-ari tu cukup-cukup bulu ari dia buh sikit situ. Orang jatuh cukup-cukup dia buh situ campur tu. Lepas tu dia buh duit gapo tu minta dia mau buat dia mau wasa boleh dia boleh dah. Oleh tu buat kerja lagu tu hak orang panggil kebudayaan siapa? Budaya agama asing. Oleh tu sekira kita orang Islam pergi sokong dia masuk dalam kita tolong dia tak nak siap berdosa. Dalam Islam hak terlarangnya dia suruh wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan kamu tolong atas teru atas keberdosa lagi pula atas teru salah. Dan satu lagi bila kita pergi besar kerja area itu orang masuk le kita tu masuk apa sokong menyokong dia. Oleh tu jangan sama sekali kita ke Islam. Dia buat salah. Kemudian bilanya begitu terpaksa orang dia buat kata kita kecek sebut kata-kata dia duk minta ke dia. Kata buku mengupak kepada orang fasik maka syarak tak dilarangkan. Taman ni kita sebut lagu tu bukan mengupak kerana apa duk kehina ke dia. Nak uji dia tu berhenti daripada maksiat apa. Satu lagi pula mudah-mudahan kita pergi pakat sebut-sebut, pakat jaga-jaga, pakat beringat-beringat. Tengok ke babelah kita mapak. Dia kata dia rasa malu lah. Orang tua saya kata bila orang umur 60, 70 sebulan mungkin sebulan sekali pergi di patah. Pergi di patah duduk mula minit tak apa dah. Boleh makan angin patah menyebabkan jadi sehat. Angin patah ni tak ada bercampur dengan kayu gapo mari dengan long molek. Mari dengan air garam, air gapo cukup. Orang tua katanya orang umur 70 sebulan sekali sebelum duduk tepi patah, kui angin pupuk 15 minit sekurang-kurang. Supaya kata berasa malu lah ni. Kita orang tua nak pergi ambil untuk jadi ubat. Dia duk tengok dawi kata muk darah duk peluk di patah ni rasa malu. Dia kata nak kita darah. Muk darah dada katanya pok 2 muk sore. Muk duk tengah pok dak pe sore, pok laki sore. Kalau tu muk duk tengah kepek weh duk pun itu. Pas siapa nak lari tu? Siapa nak kata? Kau ni dia kata sabit telah berkara ni buku maksiat ni masing-masing kita orang tua pakat-pakat jaga. Hak hebat besar sekali, hak tahu orang boleh pekat tinggi je. Tu akak saya jenayah, akak tok meneh, akak tok nebeh, akak tok meneh, akak jadi tu jadi ni.
Tuhan akak kita tu untuk nak kita tolong suluh tengok orang bawah kita. Bukan kita akak aku jadi nayuk ni dengan sebab aku bubuh aku beli orang. Saudara kira hak tu beli tu. Bila tatak tempat khisi tinggi dah kita kena suluh ke bawah kita. Bila kita suluh pergi, orang dengar kita orang tua ni. Kita pekat tinggi je, kita orang dengar. Tak ada kan? Tak mana kata, tak sepuluh biasa kata. Tak email kata, tak seperti mana biasa kata. Kita kena kata-kata kata. Ya di lagu tu, jadi dahsyatnya hidup siapa nak boleh cegah. Tak ada dah. Karena akhirat kelak akan tak jawab dengan Tuhan orang ni. Kenapa dah gitu? Oleh tu perkara ni tak sagi sokong lah di atas orang buat perkara hak bercanggah dengan orang Muslim. Bila pergi sokong maksud dia ta'awun alal ismi wal udwan. Hak syarat suruhnya wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Kita pakat sokong punya ke buat baik, buat mulut kita pergi buat. Enggak pakat mengaji, pakat mengaji. Tu hak noknya. Oleh tu perkara sokong menyokong di atas orang pangku budaya prakeni bukan kita orang Islam. Jangan kita gesokong menyokong. Bila kita gesokong menyokong, masuk kita tolong menolong di atas manusia, maka berdosa juga. Katakanlah kalau kita tak nak kasih pula kepada orang buat lagu tu, orang agama asing, dia buat lagu dia kasih, kita kasih ke dia. Hak telaga wala tarkanu ilal ladina zalamu. Yang kita wasa cono kasih kepada orang yang menyalah dengan Tuhan. Kalau wasa ingin ke dia, masuk kasih ke dia. Almar'u ma'aman ahabba. Kasih dia pakai sadok telefon dia tu. Pakai tenok gitu. Orang tu metode hidup jamin siap dah kata dia lepas pada agama Islam. Dia buat lagu tu bukan di atas dasar kita syirik dengan Allah. Kita pergi ikut dengan dia pakai sadok sekali gunungnya dia. Seboleh kita usaha pakai akhirat sadok di antaranya zumratul amilin, zumratul syuhada, zumratul salihin, zumratul ulama. Duk di muka Allah yang tu hebat besar sekali. Boleh tu minta menjauhlah nah sebelum pada nak cucu pakat-pakat jagalah seboleh-boleh. Itu sebagainya nah. Cukup. Boleh tu insya-Allah minggu depan dah. Jadi dah minggu depan dah. Jadi dia masa nak hari apa? Tengok dulu ada. Mulai juga tu siapa masa tengok dah cukup. Oleh tu Haji Nafi ni dia tak mari malam ni dia royak. Gapo dia? Kakak ipar dia mati. Kakak ipar Haji Sing tu mati. Lepas dia suruh baca kurus patah sore. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. La ilaha illallah Allah. La ilaha illallah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alif lam mim. Dzalikal kitab alladzina yu'minun. Ulaika 'ala hudan. Qad aflaha man qala la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna. Allahumma nawwirna min Allahumma rabbana. Allahumma ij'al as-sawama nahlan hadiyan wa rahmatan. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allah. Alhamdulillah. Kita baca selawat. Sallallahu